you anywhere. Closer to me. Where you Assalamualaikum semua. Kita dalam Matematik KSSM tingkatan 4. Hari ini kita dalam bab 10 iaitu Matematik Pengguna, Pengurusan Keuangan. Okey, subtopik kita ialah 10.1 Perancangan dan Pengurusan Keuangan. Okey, manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai ialah 10.1.2 iaitu membina dan membentang pelan peribadi untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang dan seterusnya menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan tersebut. Bagaimanakah anda menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan jangka pendek dan jangka panjang? Okey, yang pertama, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperolehi dan juga perbelanjaannya. Okey, seterusnya, pelan keuangan yang cekap perlu mendahulukan simpanan 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Okey, yang ketiga, pelan keuangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran bulanan kereta, rumah dan baki kad kredit. Okey, keempat, jika wujud aliran negatif, seseorang harus membetulkan pelan keuangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap dan seterusnya seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Kita tengok satu contoh. Okey, maklumat di bawah berkaitan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019 yang bekerja sebagai ejen insurans dan isterinya seorang suri rumah dan mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Jadi kita perhatikan, okey, gaji Encik Yusof ialah RM5,000 manakala pendapatan pasif sifar. Jadi jumlah pendapatan bulanan ialah RM5,000. Okey, di sini didapati Encik Yusof tiada simpanan tetap bulanan, iaitu sifar. Tolak simpanan untuk dana kecemasan sebanyak 200. Maka baki pendapatan Encik Yusof ialah RM4,800. Kita tengok pula perbelanjaan tetap bulanan iaitu ansuran pinjaman perumahan dan juga premium insurans yang berjumlah RM1,500. Kita tengok pula perbelanjaan tidak tetap bulanan iaitu makanan dan minuman sebanyak RM900, pendidikan anak-anak RM600, belanja petrol RM420, bil telefon RM480, bil utility RM500, sementara keperluan melancong pula RM400. Jadi jumlahnya ialah RM3,300. Di sini kita dapati pendapatan lebihan Encik Yusof ialah sifar ataupun tiada pendapatan lebihan. Jadi Encik Yusof ingin membeli komputer yang berjenama FAS bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Bolehkah Encik Yusof mencapai matlamatnya? Sebagai penyelesaiannya, kita tengok pendapatan lebihan Encik Yusof iaitu baki pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan itu meliputi perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Kita dapati baki dia ialah RM sifar ataupun tiada lebihan pendapatan. Maka di sini berdasarkan pelan keuangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. Anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah keuangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Soalan pertama. Adakah Encik Yusof menguruskan keuangan dengan cekap? Jadi, beliau tidak menguruskan keuangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan dan minuman serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. Kita tengok soalan B pula. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya?
Okey, jadi simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat Encik Yusof ialah RM6,000 dibahagikan dengan 12. RM6,000 ialah harga komputer yang ingin dibeli oleh Encik Yusof. Jadi kita bahagikan dengan 12 untuk 12 bulan. Jadi kita akan dapat RM500. Jadi ini diperlukan untuk mencapai matlamat Encik Yusof. Kita tengok soalan C. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Okey, jadi Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baharu. Okey, soalan D pula. Anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan berdasarkan konsep SMART. Okey, jadi kita tengok konsep SMART. Okey, yang pertama ialah spesifik. Okey, iaitu Encik Yusof ingin membeli komputer. Okey, seterusnya ialah measurable, atau boleh diukur, iaitu bernilai RM6,000, memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat. Seterusnya ialah attainable atau boleh dicapai, boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan RM5,000. Seterusnya realistik, iaitu bersifat realistik di mana RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan Encik Yusof. Dan akhir sekali ialah time bound, tempoh masa. Setahun adalah cukup untuk mengumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Ini merupakan pelan kewangan baharu Encik Yusof. Okey, kita tengok di sini dah ada simpanan tetap bulanan iaitu RM500. Menjadikan baki pendapatan Encik Yusof ialah RM4,300. Manakala perbelanjaan tetap bulanan sebanyak RM1,500. Kita perhatikan perbelanjaan tidak tetap bulanan dikurangkan kepada RM2,800. Kemudian kita tengok pendapatan lebihan ialah sifar. Atau tiada pendapatan lebihan. Namun demikian, dalam pelan keuangan baharu Encik Yusof ini, Encik Yusof telah ada simpanan tetap bulanan. Maka simpanan Encik Yusof RM500 sebulan boleh membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Kita tengok pula pelan keuangan jangka panjang. Tujuan pelan keuangan jangka panjang ialah untuk mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan keuangan ini ialah pelan keuangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak-anak, persaraan dan pembelian rumah. Aspek utama yang perlu diambil kira ialah berkenaan dengan kadar inflasi, kadar faedah dan juga kesihatan diri. Ini kadar inflasi ialah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Jadi, semasa membina pelan keuangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita mulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat keuangan dengan cepat. Contohnya sebagai persediaan untuk persaraan. Pelan keuangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu. Pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Sekarang kita tengok contoh 6. Kamu rujuk buku teks muka surat 285. Jadi situasinya ialah Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin.
Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. Okey, soalan dia. Okey, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamatnya? Dan soalan kedua ialah, adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Okey, berikan justifikasi anda. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, untuk soalan A, simpanan tahunan yang diperlukan oleh Encik Said ialah RM72,000 kita bahagikan dengan 6 tahun. Okey, jadi ialah RM12,000. Jadi simpanan bulanan yang diperlukan oleh Encik Said pula ialah RM12,000 dibahagikan dengan 12 bulan. Jadi RM1,000 diperlukan untuk Encik Said sebagai simpanan bulanan. Okey, dan soalan B pula, Encik Said tidak bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000. Walaupun Encik Said boleh membayar wang pendahuluan RM72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Kita tengok kajian kes 6 dalam buku teks anda. Okey, andaikan diri anda ialah perunding keuangan, Encik Wong selaku ketua keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti yang ditunjukkan di bawah, telah datang berjumpa dengan anda untuk membina pelang keuangan. Okey, Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat dan isterinya seorang suri rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Anda sebagai perunding keuangan membantu Encik Wong untuk membina pelang keuangan yang boleh mencapai matlamat keuangan Encik Wong. Jadi di sini kita perhatikan dulu pelang keuangan Encik Wong, iaitu pendapatan Encik Wong. Baki pendapatan Encik Wong ialah RM6,250 dengan RM650 sebagai simpanan tetap bulanan. Jumlah perbelanjaan tetap bulanan pula sebanyak RM2,900, manakala jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan pula ialah RM3,350 dan menunjukkan pendapatan lebihan sebagai sifar ataupun tiada pendapatan lebihan. Jadi, kita kira dahulu simpanan tahunan yang diperlukan oleh Encik Wong, iaitu RM150,000 dibahagikan dengan 15 tahun. Jadi dapat RM10,000 untuk setahun. Untuk simpanan sebulan pula, RM10,000 dibahagikan dengan 12 bulan. Jadi kita akan dapat RM833.33. Di sini Encik Wong perlu menambahkan sebanyak RM833.33. Kita tolak RM650. RM650 merupakan merupakan simpanan tetap bulanan Encik Wong. Jadi Encik Wong masih memerlukan RM183.33 untuk mencapai matlamat keuangan. Okey, bagaimanakah Encik Wong boleh mencapai matlamat keuangan jangka panjang tersebut? Okey, jadi sebagai cadangan, Encik Wong perlu menambah jumlah simpanan sebanyak RM183.33 bagi setiap bulan. Okey, yang pertama, beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong sebanyak 25% demi mencapai matlamat keuangan untuk menyimpan wang bagi tujuan pendidikan anak-anak. Okey, kerana kita dapati dalam pelang keuangan Encik Wong, beliau menghabiskan keperluan melancong sebanyak RM500 sebulan. Okey, jadi jumlah pengurangan perbelanjaan melancong ialah 25% darabkan dengan 500, jadi RM125.
Jumlah perbelanjaan bulanan baharu melancong ialah $500.125. Jadi Encik Wong perlu hanya menghabiskan RM375 sebulan untuk keperluan melancong. Seterusnya beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100 dengan berkongsi kereta dengan rakan sekerja. Dengan mengamalkan kedua-dua langkah di atas, boleh membantu menambah jumlah simpanan sebanyak RM125 tambah RM100 iaitu RM225. Seterusnya yang ketiga ialah Encik Wan juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bagi mencapai matlamat keuangan. Selain itu, Encik Wan juga boleh menambahkan pendapatan dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain untuk menjanakan pendapatan tahunan. Encik Wan juga boleh melabur dengan menggunakan jumlah wang yang dikumpulkan pada setiap tahun supaya memperolehi pendapatan pasif iaitu dividen dan faedah sebagai tambahan kepada jumlah pendapatan. Jadi ini cara bagaimana Encik Wong boleh mencapai matlamat keuangan jangka panjang tersebut. Seterusnya kita tengok pelan keuangan baharu Encik Wong. Jadi kamu boleh tengok di sini pendapatan lebihan Encik Wong ialah sebanyak RM225. Mengambil kira pengurangan untuk keperluan melancong dan juga belanja petrol. Jadi, Encik Wong akan memperolehi pendapatan lebihan sebulan sebanyak RM225. Jumlah simpanan bagi satu bulan bagi Encik Wong ialah RM650 tambah pendapatan lebihan iaitu 225, jadi RM875. Jadi jumlah simpanan bagi 15 tahun pula RM875 darab 12 darab 15 tahun. Maka kita akan dapat RM157,500. Jadi pada hakikat sebenar jumlah wang yang dikumpulkan adalah lebih daripada RM157,500 kerana simpanan tahunan di bank menawarkan faedah. Jadi kebolehaksanaan pelan keuangan Encik Wong bergantung pada beberapa faktor berikut. Jadi yang pertama ialah kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Sewa rumah yang diterima adalah tetap. Encik Wong sihat dan boleh meneruskan pekerjaan. Peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji, sewa dan pekerjaan sambilan. Dan yang kelima ialah tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Jadi ini merupakan kebolehaksanaan pelan keuangan bagi Encik Wong yang merupakan faktor-faktor yang penting untuk mencapai matlamat keuangan yang berkesan.